نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله وجله به وصحبه إلى حضرة سيدنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله عليه السلام وصلى إلى رب الإمام حجة الإسلام أبي الحامد محمد بن أحمد الغزالي وإلى روح سامي الظهر والشفاعة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أمين الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويسر الجنة ويختم لنا ولكم للحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan rahmatullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ke atas kita kurniaan iman dan Islam, yang merupakan keduanya adalah kurniaan terbesar Allah Subhanahu wa taala yang Allah kurniakan kepada sebahagian hamba-Nya. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Dengan iman seseorang dapat mendapat rahmat, boleh mendapat rahmat daripada Allah SWT, dan dengan rahmat tersebut dia akan menghuni tempat kebahagiaan, tempat kenikmatan yang abadi, kekal selamanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesihatan, kelapangan dan juga kesempatan untuk kita melaksanakan ibadah solat subuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Sesiapa yang solat dua waktu sejuk, yakni solat subuh dan solat asar berjamaah, niscaya dia akan masuk surga. Riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Taala ahli surga insyaallah, dapat terus istiqamah melaksanakan ibadah solat subuh berjamaah, baik di masjid atau di tempat-tempat yang lain. Baik, pada kesempatan kali ini kita teruskan perkongsian nasihat-nasihat Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Wahai anakku yang tercinta. Akhir sekali yang kita kongsikan adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, wal ahmaku man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah Ta'ala al-amani." Yang artinya orang yang bijak. Orang yang bijak itu ialah orang yang sentiasa menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Ini yang terakhir kali kita kongsikan. Nabi memberikan ta'rif, pengertian tentang bijak, al-kais. Kais orang yang bijak. Orang bijak sentiasa menghitung dirinya, berkira dalam perbuatannya. Bukan orang yang ikut kehendak hawa nafsunya. Sebab orang yang ikut kehendak hawa nafsunya adalah orang yang ahmak. Ahmak, alif atau hamzah, ha mim qaf. Ahmak. Ahmak kebalikan daripada al-kais. Bila kais ni bijak, ahmak ni bodoh namanya. Tapi bukan sekadar bodoh, dia level lebih tinggi daripada bodoh. Sebab jahil nama bodoh juga, tapi ahmak ni atas dia. Ahmak adalah orang yang selalu ikut kehendak hawa nafsunya. Janji puas hati, aku buat juga. Bila kita sudah disakiti oleh orang lain,
tengok jiran buat beseng depan rumah kita atau atas rumah kita, panas hati. Cuma ni nak puaskan hati, datang kat rumah dia, ketuk, marah-marah, maki dia. Kalau melawan, aku pukul dia. Kalau ini ajak gaduh, bahkan aku boleh bunuh dia. Ini orang ahmak. Orang ahmak. Kata Nabi, Qais orang bijak tu tak, dia berhitung dalam perbuatannya, berfikir dan beramal untuk apa yang selepas kematiannya. Aku selamat tak lepas mati kalau buat ni. Orang yang membunuh orang lain, na'udzubillah min dzalik, maka dia telah melakukan satu dosa besar. Lebih-lebih yang dibunuh adalah seorang Muslim. Sekarang kan mudah sekarang nak pukul orang, mudah. Ada kena horn sikit dalam jalan, tak puas hati, terus dia blok depan, turun. Alhamdulillah, dari kuat zalim, janji aku puas hati. Maknanya aku ahmak lah. Awak adalah ahmak. Alhamdulillah, istilahnya kita jangan ikut hawa nafsu nak puaskan hati, tapi penyesalan yang akan didapat. Ini memang akan banyak berlaku, khususnya disebabkan oleh lingkungan dan ilmu serta makanan yang dikonsumsi itu sendiri. Sebab sudah, kalau makanan yang haram sudah masuk ke dalam tubuh, fannaru aula bih, yakni kullu lahmin nabatat min haramin, setiap daging yang masuk, yang nabatat, yang tumbuh kerana haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih utama untuk daging. Istilahnya orang yang buat haram ni nak menempuh jalan neraka itu mudah nanti. Sedikit-sedikit buat salah, buat hati, suka buat hawa nafsunya sudah. Dia tak akan peduli neraka ke surga. Kenapa? Punca dia salah satunya adalah makanan haram. Itu salah satunya daripada orang yang akan terjerumus ke api neraka. Nabi bersabda, orang bijak itu ialah orang yang sentiasa menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah matinya. Menghitung bukan setakat perbuatan, tapi percakapan juga. Adakah percakapan ini akan dikira baik oleh Allah Ta'ala, atau akan kita dikira keburukan, ditulis maksiat untuk kita. Dan orang yang ahmak atau orang yang sangat bodoh itu ialah orang yang selalu memperturutkan kehendak hawa nafsunya dan hanya berangan-angan untuk mendapat kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas melampiaskan nafsunya, lepas dia buat sesuka hatinya, dia mengharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni saya. Mula-mula ikut hawa nafsu, tak ada penyesalan, hanya angan-angan saja. Lala sekali ada orang sakiti dia, dia pun balas dengan kejahatan. Lala sekali ada orang buat tak kesengajaan ke atasnya, dia pun tak akan memaafkan, bahkan dia akan melampiaskan kemarahannya. Itu termasuk orang yang ahmak. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk menghindari sifat ahmak ini. Sifat ahmak yang hanya menghendaki hawa nafsu dan hanya memuaskan kehidupan dunia saja. Baik, kita masuk pada nasihat yang kelima. Nasihat yang kelima, ikhlaskan niatmu. Ikhlaskan niatmu. Jadi tajuk di sini ada dua, ada ikhlas, ada niat. Para ulama kita berbeza pendapat pengertian daripada ikhlas. Alhasil ikhlas ni merupakan satu kunci seorang hamba akan terlepas atau terbebas, terlindungi daripada godaan syaitan. Syaitan tak akan mampu menggoda, mencabar orang yang ikhlas, amal ibadah, berbuat, bercakap atau melakukan sesuatu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan daripada Abi Ali Ad-Daqqaq, nama dia Abu Ali Ad-Daqqaq. Sebut Daqqaq ni dakik. Dakik ni asal dia adalah penuh tepung, yakni satu beras yang sudah dilembutkan, kelembutan istilahnya. Daqqaq sebab dia sangat meneliti ilmu. Jadi ilmu tu bukan setakat yang kasar-kasar yang biasa orang tahu, tapi diteliti. Bagaimana boleh seperti ini? Bagaimana boleh menjadi hukum seperti ini? Ad-Daqqaq,
Yang ini diteliti betul-betul sehinggalah mendapat julukan dakok, orang yang betul-betul meliti sampai hal-hal yang kecil. Dan dia berkata, Abu Ali Ad-Daqqaq ini, al-ikhlas atawaki an mulahatil khalqi. Ikhlas itu adalah menjaga dari mulahadzat, pandangan makhluk atau memandang makhluk. Ikhlas dalam perbuatan maknanya dia berbuat tanpa sedikit pun ingin harapan atau ada harapan pandangan daripada makhluk. Kalau kita senangnya, ikhlas adalah berbuat atau berkata sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata. Tapi memang al-ikhlas ini banyak perbezaan pendapat para ulama. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun bertanya kepada Jibril tentang ikhlas. Kalau kita di bab-bab tasawuf ni, ikhlas itu sangat banyak. Setiap ulama ada arti ikhlas sendiri, memiliki arti ikhlas sendiri. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ikhlas itu apa? Maka Jibril berkata, selepas dapat wahyu daripada Allah, ikhlas ialah rahasia di antara rahasia-rahasiaku, firman Allah Ta'ala, yang ku letakkan di hati hamba-Ku yang aku cintai. Satu rahasia Allah yang Allah letakkan dalam hati hamba Allah yang Allah pilih, Allah cintai. Kemudian ikhlas ini sendiri ada tanda-tandanya. Kalau kita nak tahu apa kita ikhlas tak, kita dah ikhlas ke belum, ini tanda-tanda. Dikatakan dalam satu kitab Basyaratis Salamah juzuk pertama, alamatul ikhlas sifa'ul madhi wal dhammi nisyanul amal ba'da amalih ikhfa'u ma yumkinu ikhfa'u. Tanda-tanda ikhlas ialah istiwa, sama atau seimbang antara pujian dan celaan. Orang kadang cela kita, dan orang kadang puji kita. Oh, awak ni rajinlah pergi masjid, awak ni rajinlah baca Quran. Kita puji, tak puji kita buat. Istilahnya, awak puji saya ke, atau awak nak cela saya akan buat juga. Kerana apa? Kerana saya buat bukan kerana dicela atau bukan kerana dipuji oleh orang atau oleh makhluk. Banyak yang mencaci dia, kau tak pernah baca Quran, dicaci. Apa yang membangkitkan dia? Cacian. Ini masih belum ikhlas dia. Nanti kena buat terus. Tapi ikhlas ini bukan terus dapat. Ikhlas ini adalah satu rahasia yang sudah dikongsikan. Jadi satu rahasia yang memang Allah akan letakkan pada sebagian hamba-Nya. Ikhlas bila dilatih dia akan datang. Allah akan kurniakan kepada orang tersebut. Bukan maknanya kita tak ikhlas, kita tak buat dulu. Nak tunggu ikhlas, kalau buat apa? Nak buat tunggu ikhlas memang tak akan pernah buat. Ustaz, saya tak boleh lah sedekah ni Ustaz. Saya kena post juga ke dalam FB saya kena post juga kena dalam IG saya. Tak ada masalah apa buat je. Istiqomah buatnya lama-lama boring juga nak IG. Lama-lama Allah Ta'ala akan membuat dalam mencampakkan dalam hatinya keikhlasan. Alhasil amal tidak menunggu ikhlas, tapi beramallah sampai anda ikhlas. Jangan menunggu ikhlas untuk beramal, tapi beramal sampai ikhlas. Tanda orang yang ikhlas adalah dia sama, amalannya akan sama, tak berkurang dan tak akan dilebihkan, baik ada pujian atau ada celaan. Dan setelah melakukan dan melupakan amal setelah melakukan amal, ini termasuk ikhlas. Yakni melupakan perbuatan baiknya selepas dia berbuat baik. Dia lupa telah tolong orang selepas dia menolong orang. Ini dikatakan tanda ikhlas. Termasuk tanda ikhlas. Soalnya lebih baiknya bila kita buat kebaikan, ketaatan kepada Allah atau kebaikan sesama manusia, baiknya adalah kita lupakan. Supaya apa? Supaya tidak bangkit di hati kita untuk mengungkit atau menyebut-nyebut lagi kebaikan kita ke atas orang lain. Nanti jadi mani. La tubtilu shadaqatukum bil manni
wal adha. Jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan cara menyebut-nyebut. Awak dulu tak ingat masa miskin, saya lah tolong awak dulu. Dulu kan awak tak ada kerja, dulu kan awak tak ada modal. Diingat-ingat terus. Akhirnya orang yang dengar itu tertekan dia. Iyalah, aku memang ada budi kat dia. Iyalah. Man itu sebut man. Al-mani. Mani menyebut-nyebut kebaikan. Perkara ni boleh membatalkan pahala sedekah. Wal ada atau disakiti, atau ada menyakiti ya. Wal ada dan menyakiti. Tanda yang pertama, sama pujian manusia atau celaan, tanda ikhlas. Yang kedua, melupakan amalan baik atau melakukan ketaatan selepas melakukannya. Yang ketiga, menyembunyikan sesuatu ketaatan yang mungkin untuk disembunyikan. Merahasiakan satu perbuatan baik yang kita mampu untuk merahasiakannya. Kita dah sedekah, tak ada orang lain, maknanya tak perlu cerita. Kita pergi umrah, orang lain tahu, ya sudah, tak perlu cerita. Yang tahu biar tahu, semampunya disembunyikan. Jangan pula nanti balik umrah, balik haji, dia cerita daripada dia naik flight sampai turun flight. Dia ceritakan, saya ni buat macam ni, saya ni buat macam tu. Akhirnya semuanya adalah riak, ingin pandangan manusia. Sayyidina Hasan Al-Basri pernah hadir satu majlis syukuran, majlis syukur. Kemudian tuan rumah mengatakan, wahai pelayan, tolong bentang sufra, nak makan, jangan nak menghidangkan makanan. Diambilkan oleh pelayan dia sufra, safra ke sufra, safra yang dibentang. Kemudian dia cakap, kenapa safra yang tahun ni, safra yang 3 tahun lepas akan pergi haji. Istilahnya dia nak beritahu dia pergi haji itu bukan setakat tahun ni, tapi 3 tahun berturut-turut dia pergi haji. Sayyidina Hasan mengelus dadanya, tarik nafas, ya Allah, sebab sufrah saja boleh menghilangkan amalan, nak tunjukkan satu perbuatan. Istilahnya amalan kita, bila kita mampu untuk menyembunyikannya tanpa diketahui oleh keluarga kita atau oleh kawan kita, bahkan oleh orang ramai, baik disembunyikan. Selalunya suami ini lebih mudah cerita dengan isterinya. Yang ni kalau dia berlaku apa-apa di office dia, di tempat kerja dia, atau dia tengah ada kumpul dengan kawan-kawan dia, lepak di kedai, balik-balik cerita kat isteri. Oh, kawan aku yang ni dah dia ada cucu sekarang. Oh, satu lagi kawan saya yang duduk sana dah kahwin lagi dia. Masya Allah, padahal dia diam dia, tapi hebat juga dia boleh kahwin lagi. Kan selalu cerita pada isteri aja. Hebat apa kata isteri? Kahwin 2 bukan hebat dia, tak setia. Kan selalunya suami bercerita pada isteri, sama dengan isterinya. Bila dah sembang-sembang dengan perempuan-perempuan, satu majlis perempuan, balik-balik cerita, bang, kawan ada dapat hadiah emas besar, padahal hanya birthday je. Abang bila nak hadiahkan aku? Esok kita belikan getah, gelang getah. Alhasil kan senang cerita, tak ada masalah cerita. Tapi amalan baik istilahnya, kalau kita di jalan jumpa orang buta, orang minta sedekah, kita bantu orang, tak perlu diceritakan, walaupun ke atas, walaupun kepada keluarga sendiri. Sebab kenapa? Sebab orang yang seperti ini suka menyembunyikan amalannya, suka menyembunyikan amalan baiknya. Amalan buruk pun kita tak baik untuk diisytiharkan, diumumkan. Amalan buruk tak boleh diumumkan, amalan baik pun seperti itu. Itu termasuk yang menyembunyikan amalan baik, termasuk tanda ikhlas. Jadi kalau kita beramal, kemudian kita ada salah satu 3 tanda ini, maka insya-Allah kita ada ikhlas. Sama pujian atau celaan, dan melupakan satu perbuatan baik, serta menyembunyikan amalan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas, kullu syai'in halikun illa wajhah lahu hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu akan binasa, musnah, halik, celaka, musnah, binasa, illa wajhah, melainkan hanya zat Allah SWT. Segala perbuatan kita, amalan kita, sedekah kita, apa saja semuanya adalah musnah.
kecuali kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah kerana Allah, berbuat kerana Allah, ibadah kerana Allah akan kekal. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ke atasnya lah hukum dan kepadanya akan dikembalikan kalian semua. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu mengenai tentang ikhlas, niat. Ikhlaskan niatmu. Niat ini sangat berkesan kepada amalan seorang hamba. Nabi bersabda, niatul mu'min khairum min amalih. Niatnya orang mukmin ini sangat lebih utama, lebih baik daripada perbuatannya. Sebab amal niat ni fungsi dia adalah taglibul adah ila ibadah, merubah satu adah, kebiasaan kepada ibadah. Seperti kita duduk ni, kalau duduk biasa, ya sudah duduk biasa, kita boleh rehat, selesa sikit. Tapi kalau kita duduk ada niat iktikaf, kita dapat pahala iktikaf. Jadi niat itu merubah sesuatu kebiasaan, merubah satu kebiasaan menjadi satu ibadah. Salah satu fungsi daripada niat. Selain juga fungsi dia membezakan satu ibadah daripada ibadah lain. Cara dia dengan niat. Orang yang solat qobliyah dan orang yang solat subuh, yang membezakan solat qobliyah dan subuh itu niatnya. Oleh fungsi niat adalah pertama, membedakan ibadah dengan ibadah yang lain. Yang kedua, merubah satu kebaikan, merubah satu kebiasaan menjadi satu ketaatan. Itu dengannya. Contoh yang pertama, yakni membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain. Solat qobliyah dan solat subuh sama-sama 2 rakaat. Solat qobliyah subuh 2 rakaat, solat subuh pun 2 rakaat. Apa yang membedakan? Niat. Jadi kalau pertama usolli sunnatal fajri atau usolli qobliyatas subhi. Yang kedua usolli fardhos subhi. Dengan niatnya yang beza, maka ibadah pun akan dibedakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tak naklah Ustaz, saya tak nak membedakan niat, saya nak sama. Jadi usolli sunnatal subhi dan usolli sunnatas subhi, maknanya dia buat qobliyah 2 kali. Tapi yang kedua saya makmuman Ustaz, batal solat awal. Kenapa? Sebab ya bukan batal, otomatik batal ya. Kalau memang kita menunggu terlalu lama, contohnya qobliyah kan sepatutnya tak ada kunut. Qobliyah kan sepatutnya tak ada kunut. Sebab dia ikut imam yang solat subuh ada kunut, dan kunut waktu dia adalah waktu iktidal. Iktidal ni termasuk rukun qasir, kan rukun pendek, tak boleh diperpanjang. Kalau dipanjangkan dia akan batal. Untuk subuh kunut ini ada ke pengecualian lah. Memang subuh kunutnya selepas di waktu iktidal kedua. Tapi untuk orang lain yang tak solat subuh dan dia memperpanjang iktidalnya, boleh batal solatnya. Sebab kenapa? Dia telah memperpanjang rukun qasir, memperpanjang rukun pendek. Oleh itu orang yang tak membedakan solatnya dengan niat, ya, kebanyakan solatnya akan fasid, rusak dan batal. Alhasil niat ini disabdakan oleh Rasulullah lebih utama daripada amalan seorang mukmin. Oleh itu para salaf kita bila datang ke masjid, sama saja jalan daripada rumah, yakni sedia daripada rumah, mandi, wudu, pakai pakaian, pakai perfume apa semua, pergi ke masjid, jalan, masuk masjid baca doa, sampai ke masjid yang iktikaf, solat qobliyah sama. Apa yang membedakan antara kita dan mereka? Niat dia. Kalau mereka pergi masjid, yang pertama mereka ingin melaksanakan solat jamaah, itu kita niat juga lah. Yang kedua, ingin menebar senyuman. Istilahnya kalau kita jumpa orang lain, kita akan senyum. Kan kita pasti jumpa orang kalau kat masjid. Jangan kat masjid, kat kubur pun kita jumpa orang ya, istilahnya. Kemudian nebar senyuman, dapat dia sunnah menebar senyuman. Kemudian niat lagi, dia nak bersalam nanti. Yang mana orang mukmin bila jumpa orang mukmin bersalam, maka Allah ampuni dosa keduanya sebelum terpisah tangan keduanya.
Kita sekarang boleh salam sebenarnya, boleh senyum juga, dan boleh senyum. Bahkan dikatakan orang mukmin yang berjumpa orang mukmin kemudian salam, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan 10 rahmat. Jadi kalau kita jumpa kawan, lama tak jumpa dia, jumpa kat masjid, Allah turun, kita bersalam dengan dia, kita senyum ke atasnya, Allah turunkan 10 rahmat yang dibagi 2. Tapi pembahagian dia bukan 5 dan 5. Pembahagian dia 1 lawan 9. 1 dan 9. Satu dapat 1, yang satu lagi dapat 9 rahmat. Siapa yang dapat 9 ni? Yang dapat 9 adalah yang paling ceria. Selalu kalau kita tengah bad mood ni, lagi-lagi waktu subuh yang ngantuk-ngantuk, mimpi hantu malam tadi, atau mimpi dimarah isteri ke atau macam-macam lah mimpi dia, sudah datang ke masjid, jumpa kawan, biasa masak, muka masak. Orang ni dapat 1. Tapi yang paling ceria dapat 9 rahmat. Ahlan sahlan, bila tak? Kalau orang lama dah nampak sehat ni, macam mana tadi mimpi aku malam tadi contohnya, tapi tak elok kami tanya mimpi atau apa. Kita tanya khabar macam tu. Ceria, kita usahakan ceria. Sebab pahala rahmat Allah akan lebih banyak didapat oleh orang yang ceria ketika sama bertemu. Padahal kalau salam kita kan adabnya, adab mukanya, ahlan, apa khabar, senyum. Kalau dia senyum juga, kita lebih senyum lagi. Untuk dapat 9. Jangan marah pula kalau orang tak senyum. Mungkin dia tengah fikir hutang, belum bayar rumah, bil tak bayar, bil api bil air tak bayar lagi. Itu kita kena lapang dada lah. Lapang dada. Ada orang di masjid di kawasan askar Angkatan Laut. Angkatan Laut baru-baru ni. Jadi atasan dia solat. Apa pangkat atas dia? Dia solat, kemudian bawahan dia juga solat dengan dia. Salam atasan tu, bawah tu tak tengok muka dia. Terus dibagi penumbuk sekali. Akhirnya tak dapat rahmat dia, dapat dosa walaupun dia ada. Tak payahlah sampai pukul macam tu. Saya tak puas hati dengan dia. Tak ada akhlak. Orang bawah saya, pangkat bawah dia nak sombong macam-macam. Jangan ikut nafsu. Jangan ikut hawa nafsu. Kalau dia macam tu, kita kena cari beribu alasan lah kenapa dia sampai buat seperti ini. Kenapa muka dia seperti itu? Jangan terus salahkan dia. Cari alasan bagaimana dia boleh betul dalam perbuatannya. Cari 1000 alasan dia katakan untuk kita boleh baik sangka kepada saudara kita yang alhasil niat ya, kembali kepada niat orang pergi masjid, niat menebar salam, niat menebar salam, niat menebar senyuman. Orang berjumpa 2 orang ni, siapa yang paling ceria, yang paling banyak dapat rahmatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia datang ke masjid niat untuk uzlah, yakni menjaga diri daripada maksiat. Bukan uzlah mensunyikan diri, bukan uzlah yang tu, tapi menjaga diri daripada maksiat. Sebab kita kalau di masjid ni jangan buat maksiat. Nak main phone pun kadang lupa, kadang malu istilah. Kadang malu, melainkan yang darurat. Yang takkanlah di dalam phone dalam masjid buka phone tengok TikTok, kan tak mungkin. Tengok satu video, saya dengar ustaz ni. Ini yang pegang-pegang phone ni, saya suzon dia tengah tulis saya ceramah. Atau dia mesej, mungkin ada orang yang datang rumah dia. Tapi alhasil orang yang datang masjid, dia akan kurang. Perbuatan sia-sia berkurang, kekuatan maksiat juga diniati oleh para salaf. Niat datang masjid untuk uzlah, selamat daripada perbuatan maksiat. Kemudian datang oleh masjid niat baca Al-Quran, niat mendengarkan Al-Quran, banyak jadi pahala. Mana ada dengar Al-Quran? Tadi imam baca surah tadi, kan baca Al-Quran nama dia. Akhirnya dia dapat banyak niat dan pahala juga dapat banyak. Oleh itu dikatakan niatul mu'min khairun min amali. Niat orang mukmin ini lebih utama daripada perbuatannya. Sebab perbuatan itu sama, tapi niatnya banyak. Ya, akhirnya dia dapat banyak. Dan juga niat ini tidak dapat dirasuki riya. Tak sama dengan perbuatan amalan. Kalau kita solat, berbuat amal baik atau kita beramal solat, nampak amalan itu, kita boleh riya kepada orang lain. Tapi kalau niat, sebab niat di dalam hati kita tak dapat
tak dapat riya. Daripada segi ini juga dikatakan niatnya orang mukmin lebih utama daripada amalnya. Imam Ghazali berkata, wahai anakku yang tercinta, berapa banyakkah daripada malam-malam yang telah engkau penuhkan dengan berjaga untuk belajar dan memutalaah kitab. Imam Ghazali memang beri nasihat kepada anak muridnya. Berapa malam, ini berapa kali kau dah belajar malam, berjaga malam untuk mutalaah kitab. Memang belajar paling sesuai adalah waktunya malam. Waktunya malam. Bila kita menghafal malam hari ni, walaupun kita paksa otak tu ketika kita tidur akan sibuk dengan pekerjaan yang terakhir, paling last. Otak itu akan mencerna hafalan kita. Dan ketika kita ulang lagi pada pagi harinya, hafalan tu mulai kuat dari otak itu. Orang yang menghafal malam hari kemudian diulang sedikit pada pagi hari, dia kuat hafalan. Dan malam ini adalah termasuk satu rahasia yang Allah SWT sampai dibuat sumpah, wal laili idza yaghsha, al-lail demi malam. Waktu malam memang adalah waktu yang sakral atau waktu yang suci, sehingga Allah menjadikan sumpah di dalamnya. Imam Ghazali bertanya kepada anak muridnya ini yang sememangnya dia minta nasihat kepada Imam Ghazali, berapa malam yang telah engkau habiskan untuk berjaga, yakni berjaga malam kerana engkau nak belajar dan mutalaah kitab. Mutalaah ini ulang kaji pelajaran-pelajaran tadi. Dan berapa lama engkau telah menahan tidur ke atas dirimu? Berapa lama engkau tahan dirimu untuk tidak tidur, menahan ngantuk? Saya tidak pasti apakah niat yang mendorong engkau berbuat demikian. Saya tidak pasti apakah niat yang mendorong engkau berbuat demikian. Imam Ghazali menyuruh anak muridnya berpikir sendiri. Kau kan dah banyak bangun malam, belajar, istilahnya kalau kita kan dah banyak buat amal baik, daripada solatnya, sedekahnya, menolongnya orang lain. Baik, agak-agak yang mendorong kita untuk buat amal baik itu apa? Yang Imam Ghazali bertanya kepada anak muridnya, yang mendorong awak ni, yakni yang membangkitkan semangat awak untuk bangun malam dan belajar itu apa dia? Adakah untuk hanya nanti bila jadi ulama awak boleh bangga-banggakan? Apakah yang mendorong tersebut niat awak bila jadi orang alim nanti awak boleh pasang apa? Pasang tarif sebutnya. Siapa nak jemput saya 3,000 satu jam. Nah itu tarif dia, kan ada orang macam 2,000 tak boleh Ustaz? Tak boleh lah, saya ada anak, saya ada isteri, 3,000 lah. Akhirnya orang tak jemput dia. Kalau dia belajar ni, memang Masya Allah ilmu dia terperinci. Ilmu diperinci, dia belajar ilmu tengah malam tak tidur. Kalian ingat senang ke mengajar macam ni? Saya tak tidur malam ni, 3,000 tak boleh kurang, kata dia. Jadi tujuan dia pasang tarif, pasang apa itu? Pasang harga. Harga macam baju pula Ustaz ni. Pasang bayaran, pasang bayaran. Ramai saya jumpa ni surau-surau buka apa untuk budak-budak kan, pengajaran motivator untuk budak jemput. Tapi susah Ustaz. Sebab kenapa? Sebab 1,000 satu pertemuan. Menangis lah kalau orang-orang kaya tak apa. Ini orang-orang yang seperti kita susah 1,000 satu pertemuan. Kalau terus jadi malaikat mungkin anak-anak tu boleh lah 1,000. Yang terus jadi malaikat balik-balik dah tak makan tak minum puasa jadi kerja ya mungkin lah. Jadi kata Imam Ghazali, awak belajar malam ni, ilmu yang awak sampaikan yang Masya Allah dengan bahasa yang tertata, yakni kemas, kemudian ilmu pun daripada atas ke bawah misalkan. Untuk apa awak belajar? Tujuannya apa? Untuk mengharap pujian orang ke, atau nak pasang harga ke, atau memang kerana untuk menghidupkan syariat Nabi, syariat Islam, dan menghidupkan atau menghilangkan kebodohan daripada umat. Imam Ghazali tak menghukumi anak muridnya. Imam Ghazali hanya bertanya, menyuruh anak muridnya berfikir balik. Sama dengan kita dah banyak buat amalan, kita dah banyak buat ketaatan, agak-agak apa yang mendorong kita buat amalan tersebut dan perbuatan tersebut. Jadi masing-masing boleh berfikir.
laki-laki suka sangat memberi, setiap bulan memberi sedekah, membantu bulanan ditanggung, bil ditanggung. Dalam sekali ditanya apa, dia kan janda Ustaz. Saya tunggu janda ni sekarang, tunggu iddahnya, itu niat dia sudah. Tapi kalau memang dia ingin membantu sebab dia orang ibu tunggal, saya nak bantu dia bukan kerana nak kahwin dengan dia ke, kerana Allah SWT. Nabi sangat suka kepada orang yang membantu anak yatim, bahkan menjamin Nabi untuk bersama Rasulullah SAW orang yang menjamin anak yatim. Tapi anak yatimnya bukan ibu anak yatim, ya, ibu anak bukan kerana anak yatim, ya, kerana ibunya, ya. Anak yatim ini kan anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dan dia belum balik, laki ke perempuan. Kalau dah balik bukan yatim nama dia. Sebab nanti ramai kat sini yatim semua. Ya. Jadi yang disebut yatim ni bila masih belum balik. Kalau dah balik bukan yatim sudah. Tak boleh dibantu, ya, boleh dibantu, ya. Boleh. Jadi Imam Ghazali bertanya, apa yang membangkitkan awak ini bangun malam sampai belajar sangat giat seperti itu? Maka apakah hanya semata-mata mencari keuntungan dunia, hanya mencari keuntungan, pasang harga, dapat salam, apa semua, dan menghimpunkan segala mata bendanya dan mencapai akan kedudukan yang tinggi, atau awak akan dapat satu pangkat khusus dalam kerajaan? Contohnya saya akan jadi menteri, contohnya dah. Tujuan dia, maknanya tujuan dia dunia. Maknanya orang ini telah register atau daftar untuk membinasakan dirinya sendiri, serta berbangga atau untuk kebanggaan dengan kehebatanmu di hadapan kawan-kawan. Oh, kalau saya kumpul dengan para ustaz ni, saya nanti paling bangga sebab segala bidang saya tahu. Segala bidang saya tahu. Bahkan kawan saya ni tak tahu balaghah, saya boleh cakap balaghah. Selain untuk bangga-bangga macam itu saja, dia belajar balaghah, dia belajar mantik, dia belajar tafsir, dia belajar hadis, semua dia pelajari hanya untuk berbangga atau hanya untuk hebahan dunia. Jikalau ini niatmu, kata Imam Ghazali, maka engkau akan menjadi orang yang sangat-sangat rugi. Bila niatnya seperti ini, orang yang sangat rugi, bahkan celaka, boleh su'ul khatimah. Alhamdulillah min zalik. Oleh itu Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menyimpulkan, memberikan kesimpulan bahawa niat dalam belajar ilmu ada 3. Satu, niat dia hanya untuk mencari dunia atau pangkat, dan mencari pengikut orang ni, dan dia merasa benar orang ni memang celaka orang. Yang kedua, sama niat dia cari pangkat, kedudukan, harta benda dunia atau pujian manusia, tapi dia merasa dirinya salah. Dia merasa niat tu dah salah, orang ni masih ada harapan. Kalau yang pertama tadi adalah orang yang celaka, walaupun dia alim, walaupun dia sangat hebat dalam ilmu agama dia, tapi celaka yang pertama, sebab niat dia hanya untuk dunia. Bahkan disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni apa, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun bi qabli ubadil wasan. Orang yang pertama kali dimasukkan neraka sebelum penyembah berhala adalah orang alim. Orang alim yang hanya kealimannya digunakan untuk dunia. Dia akan dicampakkan dalam neraka yang pertama kali sebelum penyembah berhala. Alhamdulillah terjadi. Niat yang pertama hanya untuk dunia, kedudukan, untuk berbangga ke atas kawan-kawannya, dan dia merasa betul, benar, bahkan dia merasa ada darjat di sisi Allah. Ini celaka. Yang kedua, merasa salah. Yang ketiga, niat cari ilmu dia untuk menghilangkan kebodohan dalam dirinya, untuk menghidupkan syariat, untuk mengamalkan ilmu itu sendiri. Maka yang betul adalah yang ketiga, niat dalam mencari ilmu. Imam Ghazali mengingatkan muridnya ini. Murid Imam Ghazali ini sudah mengajar banyak kelas, juga ramai pengikutnya. Jikalau ini niatmu, maka engkau akan rugi serugi-ruginya. Tetapi jika niatmu di dalam segala usahamu itu untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad SAW dan memperbaiki akhlak kita, menghilangkan kejahilan kita, serta memecahkan keinginan nafsumu yang selalu menyuruh untuk berbuat jahat, serta untuk kita supaya tahu nafsu kita ni, supaya kita boleh kontrol dan selalu buat baik, maka untunglah kamu, berjayalah kamu 1000 untung, 1000 keuntungan.
Kemudian sungguh benar seorang ahli syair yang berkata, yang terakhir satu syair dinukil oleh Ghazali, sahrul uyuni li ghairi wajhika dha'i'u wa buka'uhunna li ghairi faqdika batil. Yang bermaksud berjaga malam kalau bukan kerana-Mu ya Allah adalah sia-sia. Orang berjaga malam ni terpuji Nabi Muhammad SAW bila dah solat Isya, kemudian soalan-soalan daripada sahabat atau sahabat ada hajat lagi kepada Nabi balik ke rumah. Balik rumah sedikit atau sebentar melayan keluarganya, lepas itu tidur Rasulullah. Setengah malam, yakni masuk tengah malam, Nabi bangun sudah. Berjaga malam Rasulullah SAW. Oleh diriwayatkan Nabi ada riwayat Nabi solat 4 rakaat, ada yang 8 rakaat, ada yang 11 rakaat. Tapi kalau yang 4 rakaat ni bacaan surah Nabi panjang. Baca surah Al-Baqarah, An-Nisa, kita baca surah Al-Baqarah 2 juzuk setengah, ini sudah sejam lebih. Kemudian Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah itu dalam 1 rakaatnya. Maknanya Nabi bangun sebelum subuh tu bukan 1 jam sebelum subuh atau 2 jam, 3 jam sebelum subuh bahkan lebih. Istilahnya bangun malam. Tapi dikatakan bangun malam kalau bukan kerana Allah SWT. Kenapa awak bangun malam tadi? Malam tadi final champion. Sudah final champion lah bola sepak malam tadi. Oh, ni ada player baru ni, baru masuk ke Liverpool. Saya nak tengok macam mana dia punya performance dia, lari dia, kepala dia. Maksudnya dia punya heading dia. Ada apa kita nak tengok dia? Dia dapat gaji besar, kita tak dapat tidur pula. Ada sakit badan kita. Orang tu memanglah dapat kontrak besar daripada satu kelab. Kita dapat apa? Tak tidur, sakit, esok dah pening kembali, marah-marah isteri, anak jadi mangsa. Marah isteri lah, hantar nama banyak cakap. Apa sebabnya? Kita tak jaga diri kita sendiri, lebih ikut hawa nafsu. Kalau buat salah, jangan lampiaskan kepada orang lain. Kenapa aku emosi pagi ni? Sangat, yang ni suka naik angin pula. Angin suka naik. Kata Nabi Sulaiman naik angin pula. Apa nama? Suka naik angin. Kita tengok diri kita, oh kurang tidur. Kenapa kurang tidur malam tadi? Adakah disebabkan kita ada kerja banyak, yang kerja ni nanti hasilnya akan dimakan keluarga, atau kita setakat berjaga nak tengok badminton, main badminton sampai malam, malah lagi pagi emosi tak terkontrol, kasihan keluarga kita jadi mangsa. Istilahnya kena bijak lah kat sini tadi. Kesimpulannya jangan suka marah, ya. Jangan suka marah. Sebab orang yang tak suka marah ini termasuk orang yang diberi kabar gembira oleh Nabi masuk surga. Kan ada sahabat yang minta wasiat kepada Rasulullah SAW. Ausini ya Rasulullah, wasiatkan kepada aku ya Rasulullah supaya aku boleh masuk surga. La taghdab, la 3 kali ulang. Jangan marah, sekali boleh tak marah, tapi dia ulang lagi. Ya, istilahnya kalau nafsu itu, orang kalau buat sekali kan kita boleh maafkan, tapi dia ulang balik perbuatannya. Nabi cakap jangan marah. Dia ulang lagi ketiga, jangan marah. Nabi mengatakan la taghdab itu 3 kali. Maknanya memang Rasulullah tahu tabiat manusia, kalau ada orang salah kepadanya, pertama kali dia boleh maafkan, tapi kalau yang kali kedua susah. Tapi Nabi cakap jangan marah untuk kedua kali ini. Ketiga kali lagi susah, Nabi cakap jangan marah. Kalau 3 kali kita dah mampu menahan diri, bersabar, insya Allah kita jadi minas sabirin. Sabirin dakhalal jannah, masuk surga. Berjaga malam kalau bukan kerana jatuh adalah sia-sia, dan menangis kalau bukan kerana kehilanganmu adalah tidak berguna. Yani kita menangis kerana kita jauh daripada Allah SWT dengan maksiat kita, atau jauh daripada rahmat Allah sebab perbuatan buruk kita. Kalau menangisnya bukan kerana ini, maka menangis itu akan menjadi sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan sambung nasihat kelima pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una
ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا مع أهل كتر الأنثى والذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وخلة أولادنا مفضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسلنا، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولينا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.